Dia pun fikir, alah mungkin bilik sebelah aku tak tengok lagi. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okey, untuk video kali ni aku akan kongsikan dengan hampa cerita seram. Okey, sebelum kita lanjutkan dengan cerita seram, kepada hampa yang tengok video aku ni, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan kalau hampa belum lagi subscribe channel aku, please tekan button subscribe dekat bawah tu dan tekan sekali dengan bell notification. Supaya apa? Supaya hampa tak terlepas video baru daripada aku. Okey, untuk kisah seram kali ni, aku akan ceritakan dekat hampa antara kisah seram yang terjadi dekat sebuah universiti dekat Kedah ni, iaitu universiti apa? Universiti Utara Malaysia Sintok ataupun dikenali sebagai UUM. Okey, kisah pertama ni terjadi kepada Aiman. Aiman ni ialah salah seorang pelajar dekat universiti tu dan dia tinggal dekat asrama. Okey, Aiman ni ialah seorang pelajar yang baik, yang pendiam, yang bagus kan. Ni jadikan cerita pada satu hari ni, lecturer Aiman bagi satu assignment, yang mana assignment ni by group. So lecturer pun dah bahagilah group masing-masing kan. So kawan ni dengan kawan tu, dia dengan dia ni kan. So dah bahagi apa semua. Aiman pun dapat satu group. So yang malangnya bagi Aiman ni, dia punya group tu tak duduk satu asrama dalam blok yang sama dengan dia. Maksud dia, Aiman duduk dekat asrama blok A katakan. So dia punya group tu duduk dekat asrama blok F. Jarak antara asrama blok A dengan asrama blok F tu, jarak dia jauh, makan masa lah, hampir dalam ke 7 ke 8 minit macam tu lah. So pada siang hari tu, mereka berkumpul, mereka bincang dekat mana mereka nak buat assignment tu kan. Sama ada dekat asrama si Aiman ataupun asrama grup dia tu. So mereka decide mereka akan buat assignment tu dekat blok kawan dia. Pada malam tu, lepas je solat isyak, Aiman pun siap-siap barang untuk nak pergi ke blok member dia untuk nak buat assignment tu. So Aiman nak pergi ke blok member dia tu, dia kena bawa motor sebab jalanan tu makan masa dan time tu malam, takkan nak jalan kaki, tak logik lah kan. Sampai dia dekat dia punya blok member dia tu, depa pun buatlah assignment macam biasa kan. Dah buat apa semua. Alhamdulillah malam tu depa berjaya juga siapkan assignment tu. Tapi jam dah menunjukkan pukul 2 pagi. So si Aiman pun kemaslah balik buku-buku dia apa semua untuk dia nak balik ke blok dia. Dalam perjalanan pulang, Aiman bawa motor tu, keadaan time tu sangatlah sunyi sebab time tu dah pukul 2. Time tu memang tak ada langsung manusia yang menjaga. Time tu memang gelap gelita. Semua lampu dalam bilik semua dah tutup. Yang lampu yang menyala cumalah lampu koridor dengan lampu jalan. Okey, tengah-tengah Aiman bawa motor dia tu untuk nak balik ke dia punya blok, tiba-tiba Aiman nampak dekat depan dia tu sebuah bas. Okey, bas tu digunakan untuk bawa pelajar daripada asrama ke college, daripada college balik ke asrama. Dan perkhidmatan bas tu digunakan pada waktu siang sahaja. Tapi Aiman nampak pada pukul 2 pagi. Memang tak logik. Memang time tu memang tak ada orang dah yang guna perkhidmatan bas tu. Aiman pun jadi pelik. Siapa ada bas time ni? Siapa yang guna bas time ni kan? Yang peliknya, bas tu dipandu pada kelajuan yang sangat perlahan. Bukan kelajuan normal bagi sebiji bas. Dan bas tu, satu lampu pun tak buka. Lampu belakang tak ada. Lampu depan pun tak ada. Lampu dalam bas pun tak ada. Memang kelam. So Aiman decide untuk potong bas tu. Bila Aiman potong je bas tu, Aiman perlahankan motor dia untuk dia nak tengok apa yang ada dalam bas tu dan siapa driver bas tu. Sampai ya dekat betul-betul tempat driver bas tu, Aiman nak tengok siapa driver bas tu kan. So bas tu kan tinggi. So Aiman nak tengok, Aiman kena berdiri. Aiman tak berdiri lah atas seat motor. Aiman berdiri atas tempat minyak motor tu, tempat atas stand tu lah kan. Aiman berdiri. So Aiman tengok. Sama-sama Aiman tengok. Tak ada driver, mat. Bas tu tak ada driver. Aiman pun apa lagi, duduk balik atas motor, pecut sampai dekat dia punya blok, terus gelumbur dengan selimut. Dan esok tu Aiman demam dan difahamkan Aiman demam hampir seminggu. Bayangkan. Tiba-tiba nampak sebiji bas pukul 2 pagi, tak buka lampu sebiji pun dan tengok-tengok tak ada driver. Siapa yang buat bas tu? Okey, kisah yang kedua ni terjadi kepada Firdaus. Firdaus ni pun pelajar dekat situ dan tinggal juga dekat asrama. So, dia fahamkan pada satu malam ni,
roommate Firdaus ni dah tidur. So tinggal Firdaus yang menjaga. Sebab apa? Firdaus ni dia ada kerja sikit lah untuk dia nak selesaikan. So dia pun buatlah kerja malam tu macam biasa. Buat kerja apa semua macam biasa. Tengah-tengah adik dia buat kerja tu, tiba-tiba dia dengar bunyi orang tengah bersembang. Tapi bunyi tu tak berapa jelas sebab dia dengar macam tenggelam timbul. So dia pun dalam hati mungkin fikir, ni mesti orang bilik sebelah kot tengah bersembang kan. Sebab mereka tak tidur ni. Time tu jam dah pukul 12.30 malam. Dia pun fikir, alah mungkin bilik sebelah aku tak tidur lagi. So pun dia pun abaikan je lah kan. Dia sambung balik buat kerja dia. Tiba-tiba suara yang dia dengar tadi ni makin lama makin jelas. Dan suara tu bukannya dua orang tengah bersembang, tapi satu grup tengah bersembang. Maksudnya 5 ke 6 orang tengah bersembang. Maksudnya ramai tengah bersembang ni kan. Yang paling peliknya tu, suara tu bukan daripada bilik sebelah, tapi dekat luar bilik dia. So si Firdaus ni pun dia berhenti start buat kerja untuk dia nak fokus dekat suara tu. So makin lama makin dia fokus tu, makin lama dia dengar suara tu makin tambah orang. Maksudnya daripada 5 ke 6 orang tadi, tiba-tiba tambah jadi 10 orang. Rasa dia dengar suara tu makin lama makin ramai menyembang. Dia kata, siapa dia yang tak tidur lagi ni? Dia pun buat apa dekat luar malam-malam macam ni? So si Firdaus ni pun terdetik nak pergi tengok kan. So dia pun letak dia punya pen, dia pun pergi dekat arah tingkap bilik dia tu. Sampai dia dekat tingkap bilik dia tu, dia pun buka tingkap bilik dia untuk nak tengok apa yang ada dekat luar. So apabila dia buka dia tingkap, dia tengok-tengok, hampa tahu apa yang dia nampak? Apa yang dia nampak ialah gelanggang bola keranjang yang kelam, yang kosong, seorang pun tak ada. Yang herannya, dari mana main suara tu? So Firdaus pun jadi macam pelik kan. Sambil dia kat tingkat tu, sambil dia duduk tengok, duduk usah kiri kanan. Tadi aku dengar suara macam ramai, tapi kok seorang pun tak ada kan. Firdaus pun duduk tengok. Tiba-tiba dia dengar satu suara budak. Mak, abang tu tengah tengok kita. Mat, dia dengar macam tu, Mat, suara budak. Dia pun apa lagi, dia tutup tingkap, dia terjun atas katil dia, tidur terus, tak cakap banyak. Apa bayangkan? Apa tengah tengok kat tingkap, tiba-tiba dengar suara budak. Daripada mana budak nak main? Sebab dalam UN tu, mana nak ada budak kan? Tiba-tiba dia dengar suara budak. Mak, abang tu tengah tengok kita. Meramah, Mat. Lepas tu, pada keesokan harinya, Firdaus pun ceritalah dekat kawan dia apa yang dia dengar semalam, apa yang jadi dekat dia semalam. So, kawan dia cakap, alah benda tu biasalah sebab kita kat atas dunia ni, bukan kita sahaja kan, kita pun kongsi dengan makhluk-makhluk lain. So, kita manusia aktif pada siang hari dan makhluk tu aktif pada waktu malam. Makhluk tu akan cuba tiru kita punya aktiviti pada siang hari dan mereka akan buat waktu malam. So sebab itulah Firdaus dengar macam orang tengah bersembang padahal bukan orang. Okey, untuk kisah yang ketiga ni terjadi bukan kepada student tapi kepada pemandu teksi iaitu Saiful. Saiful ni dia buat part time mandu teksi. Siang hari dia berniaga dan waktu malam dia mandu teksi. So pada satu hari ni Saiful tengah tidur apa semua, tiba-tiba dia dapat satu call. Time tu pukul 3 pagi. Saiful pun angkatlah call tu. Hello bang, boleh tak main ambil saya dekat stesen bas Changjun? Saiful dengar suara budak perempuan. So Saiful pun cakap nak pergi mana? Saya daripada KL ni, saya baru sampai. Saya nak balik ke asrama Bukit Kaci. So untuk mengetahui hampa, asrama Bukit Kaci ni dia tak duduk dalam UM tapi dia duduk luar pada UM. So Saiful pun cakap, okey boleh, sekejap lagi saya sampai. So budak perempuan tu pun letak call. Lepas daripada letak call tu, Saiful pun ialah tengah cakap pun time ngantuk. Saiful tertidur balik. Tiba-tiba dia sedap balik. Dia tengok jam dah pukul 4 pagi. Alamak, dia dah lewat sejam. Sebab dia pun dah janji dah dengan budak perempuan tadi nak ambil dia. Tiba-tiba dia tidur. So dia pun cepat-cepat bangkit, pergi basuh muka apa semua bagi segar balik. So dia pun drive. So sepanjang perjalanan dia nak sampai ke stesen bas Changlun tu, dia duduk terfikir, aduh kesiannya budak perempuan ni, dah tunggu aku sejam pula tu. Macam mana lah seorang-seorang pula tu. So sampai je dekat stesen bas Changlun tu,
Saiful tengok dekat hujung sekali, kat sebelah stesen bas tu ada sebatang pokok, dan bawah pokok tu ada budak perempuan tu. Keadaan time tu sangat sunyi, tak ada orang, cuma budak perempuan tu sahaja yang ada kat situ. So Saiful pun pergi lah dekat budak perempuan tu. Sama-sama sampai je dekat budak perempuan tu, Saiful minta maaf. Dik, abang minta maaf sangat-sangat, abang tertidur tadi. So reaksi budak perempuan tu simple, cuma angguk sahaja. Kalau logik lah, kalau kita akan cakap, alah tak apa abang, tak apa, tak ada masalah lah, saya faham. Tapi budak perempuan tu tak cakap, sepatah pun tak cakap, dia cuma angguk je. So si Saiful ni pun tak fikir banyak. Saiful pun ambil lah dia punya beg budak perempuan tu, bawa masuk dalam bonet kereta dia lah kan. So budak perempuan tu masuk dalam kereta tapi tak duduk belakang, duduk kat sebelah Saiful. Tak apalah, Saiful pun drive macam biasa lah kan. Drive. Sepanjang perjalanan nak sampai ke asrama Bukit Kaci tu, satu patah perkataan langsung tak keluar pada budak perempuan tu. Budak perempuan tu cuma tunduk sahaja. Sepanjang perjalanan tu tunduk sahaja. Nak dijadikan cerita, sampai je dekat satu kawasan tu, yang mana kawasan tu penuh dengan hutan, kiri kanan hutan, tak ada sebiji rumah pun kat situ. Tiba-tiba budak perempuan yang tunduk tadi ni, tiba-tiba dia angkat kepala, dia tengok Saiful. Lepas tu dia senyum. Saiful tengah drive ni, tengok-tengok budak perempuan tu angkat kepala, tengok dia senyum. Lepas tu mengilai mat. Mengilai. Saiful yang tengah drive tu terkejut mat. Dia dah ketak, dengan memang ketak tak nak kata lah. Tengah drive, budak perempuan yang tunduk tadi tiba-tiba angkat kepala, mengilai. Dah lah kiri kanan tu hutan. Apa bayangkan. Saiful dia memang tak tahu nak cakap dia memang ketak, tak tahu nak buat apa. So dia pun pekokkan telinga dia pun drive, dia pecut laju-laju sampai je dekat asrama Bukit Kaci tu. Dekat depan dia tu ada satu pondok pagat. So sampai dekat pondok pagat tu, dia tengok dalam pondok pagat tu langsung tak ada pagat. So budak perempuan yang mengilai tadi ni cakap dekat Saiful, hantar aku dekat tangki air yang ujung sekali. Saiful pun drive kata dia laju-laju sampai dekat blok yang hampir dengan tangki air tu. Saiful pun berhenti kereta dia, Saiful lari keluar pada kereta. So Saiful tak tahu pergi ke mana, pergi ke pondok gad tadi lah. Sampai dekat pondok gad tu, tengok ada pagat dalam tu. Pelik kan? Tadi tak ada pagat pun dalam pondok tu, tapi tiba-tiba ada gad dalam tu. So Saiful pun cerita lah dekat gad tu apa yang jadi kat dia kan. Dia cerita apa semua daripada A to Z, dia cerita habis. So dia pun minta gad tu untuk teman dia lah pergi dekat kereta dia tadi ni. So mereka pun pergi lah, dua orang mereka. Pergi tengok dalam kereta si Saiful tu kosong, tak ada orang pun. Saiful pun buka bonet kereta dia, aku ada beg perempuan tu, buka pun tak ada, kosong. So untuk langkah berjaga-jaga, Saiful tak balik malam tu. Dia tunggu dekat pondok gad tu sampai subuh baru dia balik. Kalau hampa bayangkan macam mana hampa tumpangkan, bayangkanlah tengah malam tiba-tiba hampa tumpangkan seorang, tak kisah lelaki ke perempuan, tiba-tiba tengah-tengah drive dia mengilai kat sebelah. Hampa nak buat apa? Kat tu je cerita aku untuk malam ni. Aku minta maaf kalau cerita aku ni kurang menarik ke apa. First time aku buat cerita tu. So kalau hampa suka dengan video aku, please tekan button like. Dan kalau hampa belum lagi subscribe channel aku, please tekan button subscribe dekat bawah tu, okay? See you next time.